Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ya syafi'u wa musallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri walau uddatan min lisani yaqulu qawli astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terima kasih kepada semua yang menonton ya. Saya nak sampaikan ni khusus kepada agensi penguatkuasaan iaitu PDRM di bahagian IPD Petaling Jaya bahagian komersial ya, yang di mana kita difahamkan semalam wakil daripada pelbagai NGO telah menghantar peguam untuk membantu 5 OKT ataupun orang yang kena tangkap daripada Food Panda, kawan-kawan kita yang kita rasa mereka adalah hero yang telah cuba membela agama kita, khusus umat Islam dalam penghinaan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Tuhan sekalian makhluk, Tuhan sekalian alam. Ya, saya difahamkan wakil peguam daripada pembela, khususnya pembela adalah sahabat perjuangan kita juga, dan juga wakil peguam daripada persatuan-persatuan lain, dan juga antara yang terlibat adalah Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, yang di mana digerakkan oleh kami sendiri menghantar wakil peguam secara percuma untuk memberi bantuan kepada 5 OKT yang orang yang kena tuduh, orang yang kena tangkap, yang kita rasa mereka ini adalah hero demi membela agama kita. Ini bukan perkara main-main lah ya, saya nak katakan ya. Saya nak bercakap khusus kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya hari ini berkenaan membuat satu kenyataan di mana begitu drastik terhadap salah satu pertubuhan yang saya yakin adalah pertubuhan itu adalah pembela. Kerana nombor akaun yang tertera dinaikkan oleh Sinar Harian ya, yang di mana kenyataan yang dibuat oleh Ketua Polis Daerah Petaling Jaya OCPD, di mana kenyataan ini menyebut polis menasihatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan satu kenyataan yang dibuat naik di Facebook berkaitan kutipan derma bagi membiayai wang jaminan 5 penghantar makanan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata 5 penghantar makanan tersebut ditahan polis dalam insiden melibatkan sensitiviti agama di Sungai Wei pada Jumaat. Beliau berkata kenyataan memohon derma berkenaan dipercayai dimuat naik di halaman Facebook didakwa milik sebuah pertubuhan bukan kerajaan, NGO. Kenyataan tersebut menyatakan 5 penghantar makanan telah ditahan kerana mempertahankan kalimah Allah dan mereka perlu membayar wang jaminan ikat sebanyak RM3,000 sehingga RM4,000 seorang. Menurut kenyataan itu, sumbangan boleh disalurkan ke satu laman web atau akaun bank bernombor 8604 296996 yang dipercayai milik NGO berkenaan, katanya menerusi satu kenyataan pada Ahad. Nombor akaun ini adalah nombor akaun pembela ya. Pembela ini adalah sahabat perjuangan kita di dalam semboyan ya. Menurut kenyataan itu, sumbangan boleh disalurkan ke satu laman web atau akaun bank bernombor beliau berkata polis menafikan kenyataan tersebut kerana pihaknya tidak pernah mengenakan ataupun meminta sebarang bayaran ikat jamin terhadap orang yang kena tangkap OKT. Menurutnya, polis mengesyaki terdapat individu atau persatuan yang mengambil kesempatan terhadap insiden berkenaan dengan membuat kutipan derma untuk kepentingan peribadi. Satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasatan, iaitu menipu dengan curangnya mendorong supaya harta diserahkan, serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Polis turut menjalankan siasatan terhadap penyataan yang dibuat
yang dimuat naik di dalam laman sosial Facebook berkenaan katanya. Beliau sehubungan itu menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan sebarang kenyataan dibuat naik individu atau mana-mana persatuan di media sosial dengan melibatkan nama polis diraja Malaysia. Orang ramai dinasihatkan untuk membuat semakan dengan pihak polis terlebih dahulu sebagai pencegahan awal sebelum menjadi mangsa penipuan media sosial. Katanya pada Jumaat. Pada Jumaat, 6 individu termasuk seorang pelanggan dan 5 penghantar makanan ditahan berhubung pergaduhan melibatkan sensitiviti agama di Sungai Weh. Jadi ini kenyataan yang dibuat oleh Ketua Polis Daerah Petaling Jaya. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan PDRM. Ya. Kita sudah hampir 11 tahun berkeluarga dengan PDRM ni, ya, di dalam persatuan kita. Saya merasa kesal dan sedih. Walaupun pembela ini, saya tidak menerajui pembela itu. Saya bukanlah sebagai aktivis dalam pembela. Saya bukanlah orang yang duduk di dalam pembela. Tetapi saya tahu mereka juga melakukan kerja-kerja dakwah untuk menyatukan umat Islam di seluruh Malaysia. Ya? Seperti mana apa yang dilakukan oleh Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, Persatuan Pejuang Nusantara yang ada di negara kita ini, yang juga banyak lagi persatuan-persatuan yang sedang melakukan kerja-kerja untuk membela agama Allah ni. Membela Islam ini, membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Tetapi kenapa kadang-kadang saya lihat begitu drastik yang dilakukan oleh Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, yang di mana saya lihat mungkin ada kekhilafan di dalam pembela dalam memuat naik satu poster. Dikatakan tabung kilat ikat jamin rider Fumpanda. 5 orang rider ditahan kerana mempertahankan kalimah Allah. Mereka perlu membayar wang ikat jamin sebanyak 3 ke 4 ribu. Sasarannya RM20,000. Jadi saya rasa apa yang cuba dilakukan oleh pembela adalah kita semua sedia maklum. Sekiranya berlaku apa-apa benda, jenayah, mereka akan ditangkap. Bila ditangkap, mereka akan direman. Setelah direman, mereka akan dituduh di mahkamah. Seksyen apa yang boleh dibuka, seksyen apa dan sekian. Dan setelah mereka dituduh, mereka perlu, sekiranya jenayah itu jenayah yang ringan ataupun jenayah yang berat, mereka perlu membayar ikat jamin. Mereka perlu membayar ikat jamin. Sekiranya mereka tidak mampu untuk membayar ikat jamin, mereka akan dibawa ke penjara Sungai Buloh untuk menunggu reman yang untuk menunggu sebutan kes yang seterusnya, barulah mereka dibenarkan ikat jamin. Jadi saya rasa apa yang tujuan murni yang dilakukan oleh pembela demi untuk membantu 5 rider ini yang sedang saya gelarkan mereka hero, walaupun mereka melanggar undang-undang secara jelas kita melihat, tetapi hari ini kita kena lihat terlalu banyak penghinaan ke atas agama. Nabi kita tidak ada tindakan yang diambil dalam tempoh yang terdekat ini. Jadi saya memang cukup sedih dan kesal kepada, saya nak beritahulah kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, anda boleh menghubungi Persatuan Pembela Malaysia ni untuk meminta pengesahan tentang apa yang mereka cuba lakukan. Mereka cuba buat preparation lebih awal. Sekiranya adik-adik ini dituduh di mahkamah, sekiranya mereka tidak mempunyai wang jaminan, siapa yang akan bebaskan mereka daripada jaminan itu? Adakah kita nak lihat adik-adik ini duduk di dalam penjara hanya kerana dia membela agama Allah? Sekiranya pembela ingin membuat duit ataupun ingin membuat duit secara kepentingan peribadi mereka, takkanlah mereka menutup setelah sasaran telah dicapai sebanyak 20,000. Dan saya difahamkan barisan peguam di dalam pembela, barisan peguam di dalam Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, barisan peguam dalam Pejuang Nusantara, barisan peguam dalam persatuan yang lain tidak mengenakan sebarang yuran ke atas adik-adik ini. Jadi kenapa kita nak menjadikan benda ini sebagai satu isu yang saya rasa tidak relevan? Buka pula seksyen 42, buka pula Zarfan, buka pula
Seksyen 420 ke atas pertubuhan pembela ini. Saya kadang-kadang jadi bingung, ya. Kenapa saya melihat kepada kes-kes yang saya melihat kepada kes-kes yang previous, ya. Ada kes penghinaan ke atas Nabi, penghinaan ke atas agama, penghinaan ke atas penghinaan ke atas Allah, penghinaan ke atas Nabi, penghinaan ke atas agama kita. Tapi tiada sebarang kadang-kadang tindakan yang begitu cepat. Dan saya nak tanya kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, siapa yang membuat laporan? Adakah orang awam yang membuat laporan ke atas pembela ini? Adakah orang awam yang membuat laporan ke atas pembela yang mengambil kutipan untuk membantu adik-adik ini, 5 orang yang kena tangkap ini, sekiranya mereka dituduh dan mereka harus dijamin? Siapa yang buat laporan? Saya nak tahu. Kadang-kadang saya jadi bingung dengan keadaan yang berlaku di negara kita. Kalau benda ini melibatkan benda yang kita rasa, saya memang cukup terasa lah. Kalau orang Islam buat sesuatu perkara, segelintir mereka ini membuat satu perkara, sekiranya mereka melanggar sedikit undang-undang, akan begitu cepat ataupun drastik mereka akan diambil tindakan. Tapi kadang-kadang saya bercakap ni dari hati tau. Saya nak bagi tahu kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, dengar. Saya cakap dari hati. Saya tidak ada konflik of interest pun dengan pembela. Saya tak ada apa-apa hubungan. Saya tidak ada jawatan pun dalam pembela. Tapi saya nak bagi tahu mereka adalah orang yang arif. Kalau barisan peguam di dalam pembela ni, mereka orang yang arif dalam sistem perundangan. Jadi, sekiranya mereka membuat kutipan itu adalah tujuan untuk kebajikan kepada adik-adik yang kena tangkap ni, adalah tujuan yang murni, anda akan dipersalahkan nanti di yauman kiamah, di yauman akhirah. Bayangkan, dia membuat satu sasaran 20,000 dan dia tutup lebih awal. Kenapa? Okey, sekiranya lah, kalau adik-adik ini, proses, kita semua tahu prosesnya begini. Mula-mula apabila ada yang melapor, adik-adik ini ditangkap. Bila ditangkap, apa dia buat? Mereka akan dibawa reman. Bawa ke mahkamah untuk dapatkan reman. Setelah dapatkan reman, mereka akan dituduh. Setelah dituduh, mereka perlu mencari duit untuk duit jaminan. Bila diorang memerlukan duit untuk duit jaminan, sekiranya mereka tak ada duit untuk bayar jaminan, apa akan terjadi? Mereka akan dihantar ke penjara Sungai Buloh seketika. Setelah itu, tunggu sebutan kes kemudian, barulah mereka ini akan dibebaskan. Jadi saya rasa ini bukan andaian tau, ini fakta. Apa yang dilakukan oleh pembela tujuannya murni. Tujuannya untuk membebaskan adik-adik ini. Dan setelah mereka dijamin, barulah akan berlaku tentang pembelaan di mahkamah dan sebagainya. Maka menunggu proses bicara dan sebagainya. Jadi sekiranya, contohlah, hari Isnin atau Selasa ini, mereka dituduh. Sekiranya, di manakah wang jaminan yang harus dimiliki oleh adik-adik ini? Kita tahu mereka kerja food panda. Diorang bawa motor. Diorang bawa motor, kerja mereka, dakwah mereka adalah menghantar makanan, pesanan makanan ke atas semua masyarakat di negara kita. Bila mereka tidak mempunyai kewangan yang besar, tak mempunyai pendapatan yang besar, sekiranya lah duit jaminan, kalau katakanlah mereka tidak dituduh sekalipun, duit ni boleh diberi kepada mereka dan ahli keluarga mereka, kerana kita tahu mereka akan kekurangan. Kalau katakanlah duit ini tidak digunakan untuk jaminan, benda itu boleh kos kerugian hilang pendapatan oleh rider tersebut. Bantuan kepada persatuan rider, boleh bayar kebajikan kepada keluarga rider yang terlibat untuk menampung pendapatan mereka. Jadi saya tak faham kenapalah kita ni kadang-kadang bila orang Islam sahaja buat kerja-kerja kebaikan, kita nak, saya nak tanya kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ni. Kalau dia sahabat saya, dia tolong respon. Saya nak tahu siapa yang membuat laporan sehingga nak buka siasatan untuk 420. 420 ni adalah seksyen yang besar.
seksyen yang besar ke atas pembela. Saya ni sedih sebab apa? Orang Islam sendiri begitu drastik untuk mengambil tindakan ke atas persatuan pembela yang begitu efektif dalam membuat kerja-kerja dakwah dekat luar ni. Kalau katakanlah pembela buat benda tak baik, katakanlah itu urusan dia dengan Allah. Cuma saya nak tanya kepada PDRM, kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ni, siapa yang buat laporan? Adakah laporan itu dibuat oleh orang awam ataupun laporan itu dibuat oleh anggota polis sendiri atau individu dalam anggota polis sendiri? Kenapa begitu? Saya kadang-kadang tak faham. Kenapa kita begitu drastik ni nak ambil tindakan ke atas pertumbuhan ataupun persatuan yang sedang membuat kerja-kerja kebaikan dekat luar ni? Saya jadi sedih. Saya jadi sedih. Begitu cepat kenyataan dibuat. Saya sebenarnya tak nak jawab benda ni secara umum tau. Saya sebenarnya nak berhubung. Tapi saya lihat Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, OCPD ni, dia buat kenyataan secara terbuka. Tujuan dia seperti ingin memalukan pertubuhan pembela yang kita sedia maklum. Banyak kerja-kerja dakwah yang mereka lakukan. Kerja-kerja kebaikan yang mereka lakukan dekat luar sana. Kerja-kerja dalam tarbiyah yang mereka lakukan. Dan mereka hari ini menghantar barisan peguam juga untuk membantu adik-adik ini. Dan mereka bukan minta duit untuk yuran guaman. Mereka tidak meminta duit untuk yuran guaman. Mereka hanya buat persiapan untuk duit jaminan. Duit jaminan. Dia buat minta duit untuk duit jaminan. Jadi kalau hari ini, kalau ada pelapor, tunjukkan kepada kami siapa yang melapor. Adakah ia datang daripada orang awam? Kalau dia datang daripada orang awam, saya nak beritahu kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, saya ada banyak laporan polis dia buat oleh orang awam berkenaan dengan 420 yang di bawah komersial. Sebahagian besarnya tak ada tindakan dapat diambil. Kenapa hari ini bila penghinaan ni, cerita penghinaan ni, penghinaan ke atas Allah, tentang nama Allah, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kamu, Tuhan saya, Tuhan kepada seluruh alam, Allah Subhanahu Wa Taala dihina, dan mereka ini buat kerja melanggar undang-undang dan sedang dibela oleh beberapa orang barisan peguam dalam pembela untuk membantu mereka dan buat kutipan untuk persediaan untuk bayar ikat jamin pada mereka. Tapi tiba-tiba mereka pula nak dibuka siasatan kes, nak buka siasatan kes. Saya nak bagi tahulah, awak semua ni dengar, saya beritahu kepada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, yang kamu nak buka siasatan kes ni adalah pembela, adalah persatuan yang banyak mengerjakan dakwah-dakwah Islam, yang banyak mengerjakan kebaikan, yang banyak buat kerja-kerja sistem buat tarbiyah kepada masyarakat. Kalau kamu nak ambil kes, saya banyak file dekat pejabat. Kes yang melibatkan 420 yang secara directnya masuk ke dalam akaun tersebut, membuat penipuan dan menipu, mengambil duit daripada orang ramai, public fund dan sebagainya, menipu orang ramai, telah membuat satu sistem pelaburan yang menawarkan keuntungan yang tidak ada, menawarkan perniagaan, menawarkan untung yang tidak wujud, perniagaan yang tidak wujud, banyak lagi kes. Jadi saya rasa tolong tarik baliklah kenyataan tu. Tolong tarik balik kenyataan tu. Dan saya jadi sedih. Dalam beberapa tempoh ni, saya mintalah, saya mohon kepada Ketua Polis Negara untuk melihatlah sebahagian kecil daripada Ketua Polis Daerah, untuk mereka jangan memilih kes untuk menjalankan kes. Tolong melihat kes ini secara serius. Mana-mana kes pun yang melapor, kes yang melibatkan penghinaan agama, yang menghina Nabi kita, kadang-kadang saya jadi tak faham kenapa isu bila melibatkan penghinaan ke atas agama ni, kita kena menunggu secara pembinsingan ataupun pemberontakan orang awam baru ada tindakan. Baru nak ambil, baru nak tangkap. Bila melibatkan jenayah baru begitu drastik. Sebab tu saya nampak, saya tak salahkan PDRM yang di bawah, yang buat kerja-kerja tangkapan, yang buat kerja-kerja risikan, yang buat kerja-kerja siasatan. Saya tak salahkan mereka, tapi saya salahkan sebahagian kecil Ketua Polis Daerah
yang tidak memberi arahan kepada mereka-mereka yang patut menjalankan tanggungjawab dan amanah yang Allah bagi. Jadi bos yang bagi arahan barulah anak buah boleh buat kerja. Takkanlah disable nak pergi suka-suka pergi tangkap orang. Takkanlah bahagian ketua siasatan jenayah yang ketua siasatan jenayah bahagian tangkapan nak suka-suka tangkap orang tanpa keluar warrant, tanpa keluar arahan daripada OCS dan sebagainya. Jadi saya mohon kepada ketua polis daerah, tolonglah buat kerja dengan telus. Ya. Tolonglah buat kerja dengan telus. Tolonglah jangan pilih kes. Tolonglah tengok benda yang serius. Ini penghinaan ke atas agama kita. Siapa lagi nak bantu kalau bukan orang yang bukan dalam kita ni di Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia ni, kita tak ada kuasa. Siapa lagi nak bantu kalau bukan anda? Saya minta kepada ketua polis daerah seluruh Malaysia, tolonglah buat sesuatu. Bila orang buat penghinaan ke atas agama, bangsa dan negara kita ni, ambillah tindakan secara cepat, drastik. Tolonglah. Sebab kalau kita tidak melihat benda ini secara serius, pasti akan lebih ramai orang menghina agama, menghina bangsa, menghina agama, menghina Allah, menghina Rasul. Saya pun dah tak faham. Hari ini orang dah berani keluarkan baju Allah is gay. Take beer. Daripada kita takbir, take beer. Ini yang patut kamu ambil tindakan cepat. Kerana ini merosakkan negara kita. Kalau di dalam negara kita, kalau bukan terdidik dengan akhlak yang baik, bagaimana kita nak melahirkan generasi-generasi yang baik? Hari ini orang yang terbaru ada bermainkan seorang individu buat mainan tentang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak ada apa. Orang buat main-main, orang ketawa-ketawa pasal tentang azan, orang ketawa pasal iqamah, orang ketawa pasal bismillah, orang ketawa pasal takbir kepada takbir, orang ketawakan raja-raja kita, orang buat raja kita macam tak ada apa, orang buat macam raja segala raja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak ada apa-apa. Kita lena, kita tak ada masalah. Masing-masing tak nak ambil peduli. Nanti satu hari nanti kita akan dipijak di negara kita sendiri yang khususnya majoriti agama Islam yang menduduki negara ini, tanah kita ini negara kita. Satu hari nanti kita akan hilang segala-galanya sebab kita tak nak ambil peduli. Kita tak ada masalah. Orang hina mak bapak kita marah, tapi orang hina Nabi kita tak marah. Saya mohonlah, kita ada akta yang boleh dipakai ke atas mereka yang menghina agama. Kita ada akta yang boleh dipakai untuk siapa yang menghina Nabi kita. Kita ada akta yang boleh dipakai siapa yang menghina ataupun menyentuh sensitiviti agama Islam ni. Saya nak tanyalah kepada semua yang terlibat, yang mempunyai kuasa ni. Kalau ada, saya sendiri, saya beritahu, sekiranya ada di kalangan orang Islam yang menghina agama Kristian, menghina agama Buddha, menghina agama Hindu, menghina apa saja agama yang dianuti, mereka wajib diambil tindakan dan didakwa dan bawa ke mahkamah. Saya sendiri menyeru daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia ni, kita menyeru benda itu. Tapi kita lihat, adakah benda itu berlaku? Tak ada. Kenapa? Sebab boleh dikatakan hampir menyeluruh umat Islam di negara ini sangat menghormati agama-agama lain. Kawan-kawan kita yang duduk dalam agama Kristian, kawan-kawan kita yang duduk dalam Buddha, kawan-kawan kita yang duduk dalam agama Hindu. Sebab kita tahu Nabi tak ajar kita benda tu. Tapi bagaimana dengan hari ini bila Islam dihina? Kan kita ada buat laporan polis. Kalau saya sendiri ni sebelum ni, laporan bukan dibuat oleh masyarakat ataupun orang awam, dibuat laporan oleh 2 anggota polis, saya diambil tindakan, ditangkap dan diambil reman. Cuma belum didakwa. Kerana apa? Kerana anda menjalankan tanggungjawab dan saya sedia memberi kerjasama. Tapi bagaimana sekarang ni kalau sekiranya Islam itu dihina, tidak ada ke pelapor-pelapor di dalam agensi penguatkuasaan? Tak ada ke? Orang awam dah berduyun-duyun buat laporan polis. Buat laporan polis. Tak ada ke laporan yang dibuat oleh agensi penguatkuasaan? Buatlah laporan. Seperti mana anda buat laporan kepada pembela. Buat laporan ke atas saya. Bukan apa, saya jumpa sahabat-sahabat perjuangan saya dalam PDRM, mereka pun kadang-kadang tak faham apa yang terjadi.
Dia orang yang berkhidmat dengan PDRM, yang duduk dalam PDRM pun kadang-kadang tak faham. Sebahagian kecilnya duduk dalam bahagian yang mempunyai kuasa di dalam PDRM. Khusus saya bagi kepada ketua polis daerah, jangan pilih kes lah. Jangan takut untuk ambil kes. Jangan takut untuk anda dimalukan. Kalau anda buat kerja Allah, Allah pasti bantu anda. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kenapa masing-masing tak nak ambil peduli? Oh, tapi kalau saya ni yang boleh diviralkan, hari ini juga diambil. Kalau hari ini saya buat kesilapan, contohlah hari ini saya hina agama lain. Contoh hari ini saya hina agama lain. Kejap lagi saya yakin dengan izin Allah, malam nanti saya dah ditangkap. Kenapa? Kerana orang dikenali di Malaysia. Sedangkan saya ni tidak dikenali penduduk langit, tidak dikenali penduduk bumi pun. Yang kamu kena tahu, Nabi tu yang kamu nak minta syafaat. Nanti dekat akhirat nanti kamu nak minta tolong dengan Nabi. Nabi tu orang yang kita nak minta tolong nanti di padang mahsyar. Tapi apa yang telah terjadi? Tak ada. Nanti Nabi tanya ni semua ni. Nabi tanya kamu semua ni. Nabi takkan ingat Nabi diam kan? Nabi tanya dengan kamu ni, Nabi akan tanya dengan kamu ni, Allah akan tanya dengan kamu semua ni. Kamu buat tak tahu dengan apa yang terjadi tentang Islam. Tak ada tindakan. Dia orang, kamu dengar ni, Allah, Nabi kita, baginda Rasulullah SAW ni, Allah SWT dengan Nabi kita ni dihina di media sosial, dihina di khayal ramai, dihina di luar sana dengan pengguna media sosial. Budak-budak pun dah hina Nabi. Semua kita tak ambil tindakan. Subhanallah, masya-Allah. Astaghfirullah, banyak-banyakkan mengucap, banyak-banyakkan ingat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kita naik saksi ni, ingat tahu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu pesuruh Allah. Kita kata Rasulullah tu pesuruh Allah, kekasih Allah. Tapi hari ni kekasih Allah dihina, tiada tindakan yang diambil. Tiada diberitakan kepada masyarakat. Bayangkan, apa kita nak jawab depan Nabi? Apa kita nak jawab depan Nabi? Apa kita nak jawab depan Rasulullah? Saya ni jahil tau. Saya ni banyak buat dosa dalam hidup. Saya banyak buat maksiat dalam hidup. Tapi takkanlah kita ni bila Nabi kena hina kita buat tak tahu. Saya bagi tahu kepada mereka yang mempunyai kuasa. Saya kadang-kadang pelik. Adakah isu Nabi dihina ni pemimpin-pemimpin menampak isu ni adalah isu yang kecil sehingga tidak mampu untuk buat kenyataan? Kalau hari ni COVID-19 ni dilihat secara seriusnya oleh masyarakat, termasuk diri saya dan seluruh secara umum, ada sahaja diberitakan setiap hari melalui KKM. Ada kematian, ada pesakit baru, ada pesakit yang telah dirawat, ada pesakit ni dilaporkan setiap hari. Tapi hari ni bila Nabi dihina, yang dilaporkan apa? Masyarakat yang melaporkan. Masyarakat yang buat laporan, masyarakat yang akan hebahkan benda ni, masyarakat yang akan tularkan benda ni. Kenapa tak buat research? Dan kalau ada buat research, kalau sekarang ni masyarakat yang melaporkan pun tidak ada tindakan. Tak ada. Saya tak dengar rakaman percakapan diambil. Saya tak rakaman keterangan diambil, tidak direman, tidak dituduh. Dan hari ini pasti kamu akan lihat bagaimana Allah SWT menurunkan hari musibah kepada kita. Kamu jangan nampak hari ni ujian yang Allah bagi dia ujian semata-mata tau. Dia boleh jadi dua tau. Kalau bukan musibah yang baik, ujian yang baik, dia boleh jadi kifarah kepada kita semua. Kamu biarkan Nabi terus dihina di kat negara kita. Kamu biarkan Islam terus dihina di negara kita. Kamu biarkan Allah Subhanahu Wa Taala dihina begitu sekali. Kamu akan lihat bagaimana nilai diri kamu nanti di padang mahsyar. Hari ini kamu duduk di dalam negara ini, duduk di tempat yang tinggi. Kamu duduk di tempat yang paling tinggi. Kamu duduk dalam keadaan kamu dihormati. Kamu duduk dalam keadaan kamu diberikan pelayanan yang baik. Tetapi kamu kena ingat, di padang mahsyar Allah tak tanya kamu berapa banyak kamu buat. Berapa banyak kamu buat untuk agama Allah. Berapa banyak kamu bina kemenangan. Allah tak tanya, sebab kemenangan tu Allah yang bagi. Tapi Allah akan tanya dengan kamu semua ni. Dengar ni kepada ketua polis daerah yang terlibat di seluruh negara ini. Allah akan tanya kepada kamu, bagaimana kamu buat ketika Nabi dihina, kekasih aku dihina, ketika aku dihina, ketika agama yang aku turunkan di muka bumi ini dihina. Apa yang kamu buat? Allah akan tanya semua tu.
Allah akan tanya kepada Menteri Agama Islam. Allah akan tanya kepada pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita. Semua yang terlibat, yang ada kuasa, yang mempunyai kekuatan untuk menyuarakan, untuk mencegah dengan perbuatan yang boleh meletakkan hukuman dan sebagainya. Allah akan tanya kamu semua. Sebab tu hari ni kamu tengok rakyat dah mula marah dan rakyat buat tindakan sendiri. Kamu tengok apa yang telah terjadi kepada Food Panda tu. Mereka akan didakwa. Kemungkinan besar mereka akan didakwa. Apabila mereka didakwa, apa terjadi? Ya, sudah pasti mereka berjuang. Mereka menjadi hero berjuang. Tapi akan lebih ramai orang mula ketakutan. Bila Nabi dihina, kita ambil tindakan sendiri, kena tangkap. Kita sedia maklum, negara ada undang-undang. Negara ada undang-undang, buat kerja yang melampaui batas, bila melibatkan jenayah, akan diambil tindakan. Itu pasti tangkapan akan dibuat, reman akan diambil, dakwaan akan berlaku. Mereka perlu melalui proses yang kurang-kurang makan tahun. Kalau kemungkinan paling singkat pun 6 bulan. 6 bulan untuk proses untuk mereka dibawa ke mahkamah, turun sebutan kes dan sebagainya. Sekiranya mereka berjaya dilepaskan ataupun mereka akan dikenakan hukuman, itu semua proses. Bila Nabi kena hina, ada rakyat buat tindakan, kita akan mula, kita jadi macam ni lah keadaan kita. Tapi macam mana? Cuba bagi tahu dengan saya. Bila rakyat ambil tindakan, rakyat akan didakwa, akan diambil tindakan, dakwaan akan berlaku. Tapi bagaimana dengan agensi penguatkuasaan, sahabat-sahabat saya dalam PDRM yang perlu buat tangkapan? Bagaimana bahagian sistem dalam mahkamah? Apakah hukuman yang diberi? Setimpal tak? Setimpal tak dengan apa perbuatan yang mereka buat? Hina Nabi ni. Saya yakin di Jabatan Peguam Negara, sebahagian besarnya umat Islam. Apakah hukuman itu diberi setimpal? Saya merayu. Saya merayu demi Allah dan Rasul. Saya merayu demi Allah dan Rasul. Saya mohon kepada Kementerian Dalam Negeri. Saya merayu kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Saya merayu kepada Ketua Polis Negara, Datuk Seri Akris Sani. Saya merayu kepada Jabatan Peguam Negara. Saya merayu. Saya merayu demi Allah. Saya merayu kepada kamu, kerana kamu makhluk yang ditakdir juga oleh Allah. Saya merayu supaya kamu melihat kes-kes yang melibatkan penghinaan kepada Nabi. Kamu melihat kes penghinaan ke atas Islam. Kamu melihat kes kepada penghinaan ke atas Allah. Kamu lihat benda ni. Tolonglah, jadikan ini prioriti. Letakkan di atas meja kamu fail-fail yang melibatkan penghinaan kepada agama. Dan mohon kepada mahkamah untuk mengambil tindakan yang setimpal, hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Supaya tidak ada lagi mereka-mereka pelampau-pelampau penghina agama kita ni duduk di luar ini boleh berani sesuka hati menghina agama Islam. Saya mohon kerana tiga di antara kalian, 3 pemimpin ini mempunyai kuasa yang besar. Ketua Polis Negara mempunyai kuasa untuk menangkap dan memberi arahan untuk tangkapan, untuk menjalankan siasatan kes. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri adalah mempunyai kuasa dalam isu-isu keselamatan di dalam negara kita, dalam semua urusan, termasuk pelantikan kepada Ketua Polis Negara dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya mohon kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk melihat benda ini. Yang kedua, saya mohon kepada Ketua Polis Negara Malaysia supaya memberi arahan kepada anggota-anggota, kepada Ketua Polis Daerah, di mana laporan yang dibuat untuk menangkap mereka-mereka yang menghina agama Islam ni. Yang seterusnya, apabila kes ini dibawa kepada mahkamah, saya mohon kepada Jabatan Peguam Negara, tolonglah menjadi Islam yang punya jiwa dan roh. Masukkan roh tu ke dalam diri, supaya anda meletakkan hukuman setimpal dengan perbuatan mereka lakukan atas penghina agama, tidak kira mereka Islam ataupun bukan Islam. Saya mohon tuan-tuan, saya mohon kepada yang terlibat, saya mohon kepada anda semua, tolonglah melihat benda ini. Dan saya mohon juga kepada Menteri di Jabatan Agama Islam yang saya hormati, dan saya kira beliau adalah orang saleh, orang alim, supaya lihatkan kes-kes ke atas penghinaan ke atas Nabi ini dan membuat panggilan kepada PDRM untuk melihat kes ini secara serius. Saya mohon sangat-sangat. Kita dah tak ada tempat lah nak pergi kat mana. Hari ini kita dah lalui konflik yang begitu serius. Kita lihat bagaimana hari ini masyarakat kita hidup dalam keadaan tertekan dengan ujian yang musibah Allah bagi pada kita.
Tapi jangan sampai Allah turunkan kifarah pada kita bila kita tidak membela agama Allah. Saya menyeru kepada semua masyarakat di negara kita, tolonglah buat laporan polis ke atas mereka-mereka yang terus menghina agama kita, terus menghina Nabi kita, terus menghina Allah Subhanahu Wa Taala, terus menghina pemimpin-pemimpin negara kita di kalangan ulul amri. Saya mohon supaya kita terus bersama-sama. Mudah-mudahan semboyan ini menjadi satu gerakan untuk penyatuan umat Islam di negara kita, penyatuan Melayu di negara kita, penyatuan agama Islam berbilang bangsa di negara kita, penyatuan kepada mana-mana bangsa kaum yang ingin bersama dengan kita. Tolong kita bersama, kerana kita sudah sampai ke satu masa yang di mana hari ini kita tak tahu dekat mana kita nak mengharapkan lagi harapan. Hanya kepada Allah dan Rasulullah kita tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan, dan selebihnya kita usahakan yang terbaik. Saya mohon itu saja daripada saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kebaikan kepada kita semua. Allah Taala menurunkan syafaat melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadilah umat Nabi. Jadilah umat Nabi. Kerana jahat-jahat kita pun di muka bumi ini, kalau kita masih menyerahkan hidup kita kepada Allah dan Rasul, Allah akan kasihani kita. Jadi insya-Allah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.